Tuan Syarijan bin Johan, Bangi. Puan Yang Dipertua, tasik gelugur sahabat saya, kita simpati nasib dirinya. Soalan Bangi nomborlah 5, mohon Menteri jawab segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Bangi atas soalan yang diberikan. Saya akan cuba memberikan jawapan sebaiknya. Soalan ini sebenarnya memberikan ruang kepada kami untuk berkongsi perkembangan dan usaha terkini berkenaan dengan stesen penyiaran Islam kerajaan iaitu TV Al-Hijrah dan IKIM FM. Alhamdulillah setakat ini masih kekal TV Al-Hijrah sebagai stesen TV nombor 1, stesen TV Islam nombor 1 di Malaysia. Begitu juga IKIM FM, stesen radio nombor 1 di Malaysia. Izinkan saya menjelaskan bahawa kerajaan melalui kedua-dua institusi penyiaran Islam ini sentiasa proaktif dalam merangka strategi memperkukuh peranan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa dalam landscape media negara. Saya kongsikan strategi dan langkah TV Al-Hijrah. Pertama, dari aspek pendigitalan dan transformasi platform, TV Al-Hijrah telah melancarkan aplikasi penstreaman mudah alih Al-Hijrah Plus. Di samping itu, menerusi platform TikTok Berita Al-Hijrah, stesen ini berjaya menarik capaian lebih 1 bilion tontonan tahunan dengan 83 juta interaksi bulanan. Dari segi penghasilan kandungan, TV Al-Hijrah menekankan pendekatan contemporary dan mesra masyarakat menerusi program seperti Quran @114 dan Hadis @114 yang telah berjaya menarik lebih 250,000 tontonan harian. TV Al-Hijrah juga turut menggiatkan kolaborasi strategik dengan pelbagai pihak. Sebagai contoh, melalui kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, lahirlah program Bual Bicara Syariah yang memberikan kefahaman mengenai isu perundangan Islam dan kekeluargaan. Selain dari itu, pendekatan komuniti juga dilaksanakan. TV Al-Hijrah menganjurkan siri jelajah Karnival Islamik di seluruh negara. Dan TV Al-Hijrah turut memberi perhatian kepada keterangkuman dengan menyediakan khidmat bahasa isyarat dalam program-program utama di stesen TV Al-Hijrah. Beralih kepada langkah dan strategi IKIM FM, IKIM FM melaksanakan pelbagai strategi bagi memastikan mesej dakwah, pendidikan dan kefahaman Islam disampaikan secara profesional, ilmiah dan mesra masyarakat. Pertama, dari segi aspek penyampaian kandungan segar dan semasa. Pelbagai program telah pun dilaksanakan, inspirasi pagi, inspirasi ilmu, inspirasi jiwa, kembara inspirasi, suara inspirasi. Selain itu, aspek pendigitalan kandungan, IKFM memperluas capaian melalui podcast, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify dan lain-lain. IKIM juga turut melaksanakan penjenamaan semula segmen dan gaya penyampaian agar lebih santai, interaktif dan mesra pendengar tanpa mengorbankan nilai ilmiah dan otoriti agama. Dan yang terakhir, IKIM menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak melalui aktiviti outreach seperti jelajah Mahabbah Madani dan ziarah Mahabbah. Tuan-puan yang dipertua, secara keseluruhannya, kerajaan yakin bahawa dengan kombinasi strategi pendigitalan, penghasilan kandungan segar, kolaborasi strategik, pendekatan komuniti serta gaya penyampaian yang inklusif, kedua-dua TV Al-Hijrah dan IKFM bukan sahaja akan terus kekal relevan, malah mampu menjadi peneraju media Islam di rantau ini. Terima kasih. Bangi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Puan Yang Dipertua, saya ada pengakuan. Saya sebenarnya tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari tonton TV Al-Hijrah ni. Jadi saya tahu memang banyak konten-konten yang dalam TV Al-Hijrah ni yang amat baik sekali. Dalam menghadapi cabaran Puan Yang Dipertua, terutama sekali cabaran masa kini dan masa hadapan daripada TV swasta dan juga online dan sebagainya. Saya fikir adalah penting untuk kita dapat semua sumber yang ada tu kita dapat optimumkan. Jadi saya terfikir Yang Berhormat Timbalan Menteri, sekiranya semua saluran ini TV Al-Hijrah, IKIM FM dan juga Jabatan Penyiaran JAKIM, kalau kita dapat letakkan di bawah satu badan atau agensi, mungkin penerangan tentang agama Islam ini dapat lebih berpusat, lebih berstruktur dan dari situ juga kita dapat lihat mungkin lebih berfokus.
Jadi soalan saya yang berhormat Timbalan Menteri, adakah kerajaan terdapat perancangan untuk rasionalisasi badan dan saluran penyiaran agama Islam ini di bawah kementerian supaya kita dapat menghadapi cabaran di masa hadapan? Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Bangi atas pertanyaan dan cadangan tersebut. Sungguh pun pada satu sudut ia nampak lebih optimum untuk memusatkan stesen-stesen penyiaran ini, namun strategi semasa adalah untuk menggalakkan kepelbagaian pendekatan agar tidak mengekang kreativiti dan mampu meningkatkan capaian kepada golongan sasaran yang berbeza. Sebarang cadangan rasionalisasi perlulah melihat bukan hanya kepada sinergi yang boleh terhasil namun juga kepada risiko daripada penggabungan badan dan saluran penyiaran tersebut. Walaupun belum ada rasionalisasi, namun ingin kita kongsikan bahawa sudah ada penyelarasan dan perbincangan yang begitu baik di antara ketiga-tiga stesen penyiaran ini, TV Jakim, TV Al-Hijrah dan IKIM FM, menerusi perbincangan dari masa ke semasa. Bukan itu sahaja, kita juga sudah pun melaksanakan satu kerjasama iaitu perkongsian penggunaan peralatan di antara stesen-stesen penyiaran ini. Ini menunjukkan bahawa usaha telah pun dilaksanakan untuk memastikan, mengoptimumkan keberkesanan dan impak semua stesen penyiaran TV Islam dan radio Islam yang ada di Malaysia. Rumusannya, rasionalisasi penggabungan pada dasarnya dilihat sebagai satu strategi yang baik bagi memusatkan pengurusan dan strategi media. Namun demikian, kajian yang lebih mendalam perlu dilaksanakan agar kita tidak kehilangan capaian yang sedia ada. Kerajaan akan terus berusaha sebaiknya untuk memperkukuh dan menambah baik keberkesanan dan impak stesen penyiaran TV dan radio Islam untuk manfaat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Pak Bazra. Assalamualaikum.